Boleh start Okey. Tam saja. Okey. Kenapa macam gelap ah? Oh. Boleh start Hafin? Okey. Okay. Assalamualaikum, saya Muhammad Fizuddin bin Zulkifli dan saya akan membentangkan mengenai Tanah Melayu selepas kedatangan Islam. Tanah Melayu selepas kedatangan Islam terdapat banyak perubahan yang dapat dilihat terhadap alam Melayu dan masyarakat Melayu. Terdapat 5 faktor. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Yang kedua, politik dan pentadbiran. Yang ketiga, kesenian. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, sosial. Dari segi agama dan kepercayaan, ajaran agama Hindu-Buddha yang sebelumnya dianuti oleh masyarakat Melayu telah menggambarkan kepercayaan tentang roh, animisme, dan setelah memeluk Islam terdapat banyak yang telah meninggalkan sebahagian daripada fahaman ini. Mereka beriman dengan ajaran Nabi Muhammad bahawa Allah adalah Tuhan yang satu dan dengan menjalankan amal ibadat seperti sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. Hari-hari kebesaran Islam seperti sambutan Maulid Hijrah, Maulidur Rasul dan Nuzul Quran juga diraihkan oleh masyarakat Melayu. Yang kedua, dari segi politik dan pentadbiran. Dalam aspek politik, yang ketara adalah berkenaan dengan konsep raja. Konsep raja tidak lagi dianggap sebagai satu individu yang suci dan juga berhak untuk disembah. Okay, raja dianggap sebagai ketua agama dan juga harus beriman dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, berkenaan dengan kesenian. Kesenian adalah salah satu kesenian dan pengaruh yang dapat dilihat di tanah Melayu selepas kedatangan Islam. Contoh, daripada aspek pengaruh Islam seperti arkitektur, epigrafi, kaligrafi, seni logam, seni ukir dan sebagainya. Pada bangunan masjid, surau atau madrasah, istana, rumah, kota dan sebagainya. Masyarakat Melayu tidak mempunyai apa-apa kesenian khas sebelum kedatangan Islam. Oleh sebab itu, seni khas dikatakan memainkan peranan penting dalam memartabatkan masyarakat Melayu. Yang keempat, seterusnya berkenaan dengan pendidikan. Istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan selepas kedatangan Islam. Okay, istana telah menjadi satu tempat berkumpul dan untuk menaikkan kefahaman dan pengetahuan masyarakat Islam Melayu ketika itu. Seperti contoh di Melaka, perkembangan pelajaran dan pendidikan Islam diambil berat bermula daripada zaman Sultan yang pertama sehingga Sultan yang terakhir. Tanpa mengira kedudukan, sosial, semua lapisan masyarakat berhak mendapat pengajian dan pendidikan yang sama rata selepas kedatangan Islam. Dan yang ketiga, dari aspek sosial, dan dari aspek ini apa yang ketara adalah pada sebelum ini ajaran agama Hindu yang menguasai masyarakat ketika itu kedudukan sistem kasta dan perhambaan serta perbezaan taraf di kalangan mereka telah tergugat apabila ciri-ciri sosial seperti persamaan taraf dan persaudaraan Islam antara semua anggota masyarakat telah dibawa oleh Islam. Semua masyarakat berhak mendapat hak yang sama rata dan juga ini telah menghapuskan sistem kasta bagi masyarakat Melayu di tanah Melayu. Okay. Dan Islam menggantikannya dengan memperkenalkan sistem atau konsep persaudaraan sesama Islam dan persamaan taraf. Baik, itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syukri bin Rodin. Okay, saya akan membentangkan bahagian isu-isu semasa masyarakat Islam di Malaysia. Beberapa contoh isu-isu. So di antaranya yang pertama, isu wanita dalam Islam. Wanita dalam Islam, persoalan mengenai wanita dan institusi keluarga merupakan unsur yang amat penting dalam pengembangan sebuah tamadun, sama ada tamadun Islam atau tamadun yang lain. Wanita juga berperanan dalam membentukkan sebuah keluarga dan keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat. Islam telah membawa satu perubahan besar dan sangat signifikan terhadap status wanita sebelum kedatangan Islam. Sebelum ini wanita ini dipandang hina, di mana kelakuan orang Quraisy bukan Islam terhadap wanita sangatlah keji. Wanita seolah-olah tidak berhak untuk hidup. Sebagai melahirkan anak perempuan juga akan membunuh anak yang baru dilahirkan. So ini adalah isu utama bagi wanita di masyarakat Malaysia setelah
di masyarakat Malaysia, institusi keluarga meliputi beberapa matlamat, antaranya untuk memelihara lelaki dan isterinya daripada melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, untuk memelihara supaya insan ini tidak musnah dan menjadi pupus dengan adanya keturunan dan peranan. Yang ketiga, untuk memelihara keselamatan zuriat atau keturunan wanita dalam Islam di Malaysia. Dan isu yang kedua adalah isu golongan agamawan yang lemah. Contohnya dalam sejarah Islam, golongan agama yang tonggak kepada kebangkitan umat Islam yang cuma dalam membentuk pemikiran para ulama agar kritis, maju dan membangun. Golongan ulama juga yang berkualiti ini terus wujud di sepanjang zaman. Namun jumlah dan penguasaan mereka berbeza dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Akhirnya lahirlah golongan ustaz dan tok guru yang lemah, kekuatan minda dan analisanya. Pengajian agama dibentuk dengan begitu sempit dengan nilai-nilai taksub mazhab, lalu mereka membela mazhab melebihi dari membela Islam. Samping mereka pula terpencil daripada dunia akibat diracun pemikiran kesufian yang melampau dan terbatas, memusuhi perkara-perkara baru yang mereka jahil mengenainya. So di Malaysia terdapat beberapa contoh ajaran sesat yang diketuai oleh pemimpin yang terlalu taksub dengan ketuhanan dirinya. Mereka juga membawa ajaran untuk satu tujuan sama dalam masyarakat Islam, akan tetapi cara melaksanakannya dan akidahnya jauh berbeza daripada akidah sebenar umat Islam. Dan yang ketiga adalah isu keruntuhan institusi keluarga. Dalam masyarakat Islam, perkahwinan adalah satu pengungsian hak dan tanggungjawab bersama. Maka pasangan haruslah yang terbaik untuk mengekalkan perkahwinan mereka dan membahagiakan pasangan mengikut peraturan Islam yang telah ditetapkan. Rumah tangga pada asasnya dibentuk bertujuan untuk menyusun kehidupan yang lebih progresif, aman dan damai. Malah melalui ikatan perkahwinan akan wujudnya ikatan suci yang mempertahankan sebuah institusi perkahwinan kekal sepanjang hayat. Bagi masyarakat Islam di Malaysia, mengikut statistik Jabatan Agama Islam Malaysia, peningkatan kes penceraian juga berlaku setiap tahun. Umum mengetahui penceraian memberi kesan bukan sahaja kepada pasangan itu sendiri tetapi juga kepada semua individu yang ada di sekeliling mereka, termasuklah anak-anak, keluarga dan juga masyarakat setempat. Impak yang diterima ini merangkumi kesan dari segi psikologi, iaitu perubahan emosi, tingkah laku dan juga pemikiran. Kurangnya strategi daya tindak pasangan dalam menghadapi perceraian mampu menyumbang ke arah berleluasanya penyakit mental di dalam masyarakat Malaysia. Dan seterusnya adalah isu keruntuhan akhlak. Akhlak merupakan perkataan Arab yang bersifat perangai atau kelakuan seseorang. Akhlak menceritakan sikap atau kelakuan seseorang berkaitan hubungnya dengan Tuhan, dan akhlak Muslim harus baik hubungnya dengan Allah SWT yang ketiga-tiganya. Pada masa kini terlalu banyak keruntuhan akhlak yang berlaku pada masyarakat Malaysia. Antaranya ialah kerengganan di dalam keluarga. Perkara ini membimbangkan dan dia boleh menjadi punca berlakunya keruntuhan akhlak ini. Dan antara punca berlaku keruntuhan ini kerana isteri tidak mentaati perintah suami contohnya, dan anak-anak tidak mendengar nasihat ibu bapa dan melawan cakap ibu bapa. Keruntuhan akhlak seterusnya adalah penyalahgunaan dadah. Kalangan masyarakat dadah boleh menghancurkan negara dan juga bangsa, tapi masih ramai yang melakukan walaupun sudah tahu akan keburukannya. Bilangan penagih semakin meningkat saban tahun walaupun macam-macam perkara dilakukan kerajaan Malaysia. Selain itu, seks bebas juga adalah satu isu-isu semasa di dalam masyarakat Islam Malaysia. Dan yang terakhir adalah isu keganasan. Isu keganasan ni masa zaman Rasulullah ialah mewujudkan keamanan dalam kehidupan. Tujuan asas agama manusia kembali pada mentauhidkan Allah. Ajaran Islam sering menawarkan keindahan akhlak. Contoh sejarah keganasan ialah bom di Bali yang memperlihatkan pembunuhan kejam untuk mencapai cita-cita golongan tertentu. Dan Allah sendiri telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan memenuhi kehendak kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. Sama ada Allah tidak memaksa terah apakah dia akan mengambil Islam atau tidak. Selain itu, perebutan kuasa juga menjadi faktor isu keganasan disebabkan perebutan kuasa seperti politik di masyarakat Malaysia.
Okay, seterusnya pada cara-cara. Next. Okay, ini adalah cara-cara contoh menangani isu-isu semasa di Malaysia. So, yang pertama, masyarakat perlu diberi pencerahan ilmiah dengan mengadakan kuliah, seminar, kursus, khutbah, sama ada mengadakan risalah dan cara lain yang perlu diperhalusi. Yang kedua, mendidik anak dan dekatkan mereka dengan ilmu agama Islam. Bapa juga menjadikan sebagai peranan penting menjadi ketua keluarga untuk terapkan ilmu agama yang mendalam. Dan yang ketiga, menjelaskan pada anak tentang kekuasaan Allah dan azab atau seksa jika melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan cara ini, anak akan takut dan mengagumi kekuasaan Allah. Dan keempat, pemimpin memainkan peranan penting juga dalam menangani isu-isu semasa yang berkaitan mendengar keluhan rakyat, biarkan hak bersuara dan bebas bicara rasuah. Dan yang keenam, kembali semula kepada syiar agama yang menegakkan semula prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Ketujuh, kebangkitan Islam akan melibatkan komuniti Islam berdasarkan visi tertentu iaitu kesempurnaan penuh dengan kebenaran dan cinta pembelajaran. Dan yang terakhir dalam hal semua ini, iman dan penegasan multikulturalism akan menjadi penting sementara keadilan dan belas kasihan, saling menghormati dan kebebasan dan tanggungjawab membentuk semangat baru kolektif untuk memandu ummah dan bergerak maju. Jadi seterusnya saya serahkan pada Hafiz untuk terangkan tentang kesimpulan daripada report kami. Unmute weh. Tak dengar, tak dengar. Unmute. Sebagai kesimpulannya, terdapat banyak perubahan yang kita boleh dapati sebelum kedatangan Hindu Buddha, selepas kedatangan Hindu Buddha dan selepas kedatangan Islam. Dia telah memberi impact dari segi sosial, pendidikan, keagamaan, kepercayaan, taraf politik. Jadi sebagai rakyat, sebagai salah seorang rakyat Malaysia, penting untuk kita memahami berkenaan dengan tamadun Islam dan juga bagaimana Islam datang ke tanah Melayu, alam Melayu dan bagaimana ia telah mengubah alam Melayu menjadi Malaysia sekarang. Terdapat banyak yang kita boleh perbaiki berkenaan dengan kefahaman masyarakat lain terhadap Islam dan juga masyarakat Islam di Malaysia. Jadi sebagai pengguna agama Islam, kita dapat juga kita bincang berkenaan dengan isu-isu sosial dan cara-cara menangani isu-isu yang boleh menjatuhkan akhlak dan meruntuhkan kenegaraan Malaysia, situasi negara Malaysia. Jadi kita hendaklah memperbaiki dan memahami kefahaman antara satu sama lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.